mensyarahkannya tak sampai habis, kerana dia mati ketika mana mensyarahkannya disama oleh Syekh Mutai, 24 jilid. Satu-satu macam tu, 24 jilid. Tak pernah buka. Daripada beli sampai malam ini. Bila masa nak buka? Ya, tak ada lah. Satu-satu mungkin masa timbul masa terima masalah, tak dapat jawab atau terfikir, baru kita semak. Dan senang tuan-tuan nak semak kita Arab. Kalau dia cakap Jawa, mudah juga faham. Oh, ngomong rene orang mangan. Oh, tak makan. Okey dah. Ini kita Arab, bukan senang nak bacanya. Jadi Fir'aun ni jahat ni tuan-tuan ya. Ada ke Fir'aun baik ustaz? Tak ada. Tak ada Fir'aun baik. Ada Fir'aun cakap pula ada. Fir'aun di mana yang baik itu? Di mana? Di Malaysia. Tak ada Fir'aun yang baik. Apa pula baik Fir'aunnya? Dia pergi buru Nabi Musa baik. Dia buru Nabi Musa. Pasal bila Nabi Musa pukul tang laut tu dengan tongkat, idrib bi'asakal hajar, pukul dengan tongkat kamu tu akan batu ataupun akan laut katanya, fanfajarat minhu, terpancur ayo. Yang laut tu terbelah kepada 12 lorong. 12 lorong yang terbelah tu pula, bila Nabi Musa masuk, dia kabur kaum dia, umat dia, ya Allah, masuk katanya. Oh, menung dia memikir nak masuk dalam air. Masuk katanya, jangan kita kan katanya. Masuk. Orang Jawa lah ini ni. Macam tu lebih kurang lah. Mereka Jawa semua masuk sini. Jawa sini jalan. Ini boleh makan tempe. Jangan masuk lain-lain. Ini orang Bandar lah ini. Boleh makan perkasan dengan pulut. Wadik. Orang Melayu Perak nak kena gulai tempoyak. Jalan ini. Ada 12 kaum. Semua ikut. Jadi 12 kaum ni tuan-tuan ya, ketika mana dalam laut berjalan ni, nampak. Ada juga rupanya. Orang kita Jawa ada kat sana. Dia nampak. Fir'aun dari belakang tengok demo dah semua pergi ke laut. Okey, boleh aku Tuhan. Ana rabbukumul ala, ana rabbukumul azim. Takkan tak boleh pergi. Dia pun rempit juga. Rempit. Lepas. Tak lepas. Itu. Pasal apa? Pasal Fir'aun ni jadi kalau kita tiru perangai Fir'aun. Zalim. Fir'aun juga lah. Kalau kita tiru si Fir'aun ni, maka kita juga akan menjadi zalim. Maka Tuhan tinggalkan badan Fir'aun di Mesir. Itu pun dah makin lama, dah makin dah ini kan, dimomiakan ataupun diawetkan supaya dia menjadi bukti keterangan kepada umat yang kemudian dari itu, tengok orang yang lawan aku, hang tengok apa jadi ini orang. Tunjukkan. Kalau kita pergi Mesir lah. Saya tak pernah pergi Mesir. Saya ni orang masa belajar di Arab, tak berjalan. Tak suka berjalan. Masa saya dekat Jordan. Masa dekat Suria. Patut pada ketika itu pasport ada. Round the world lah kan. Maghribi ke, Mesir ke, Sudan ke, mana. Tak berjalan. Yelah masa belajar. Duit tak ada nak berjalan. Mana? Kan? Macam lagu orang tu kan. Duit tak ada, tapi hati ingin kahwin. Duit tak ada nak kahwin macam mana? Jadi duit tak ada nak jalan macam mana? Tapi saya untung tak ada duit boleh kahwin. Itu untung. Saya bagi tahu dengan bapak saya, mak saya telefon, aku nak kahwin. Duit tak ada. Kahwin. Saya pun kahwin, potong lembu. Tapi duit sekupang tak mana. Balik saya dari Suria tahun 94, kahwin. Tak dan 2 bulan ataupun lebih 2 bulan saya kahwin. Itulah 2 bulan ke sebulan lebih ke 2 bulan gitu. Saya terbang pula balik ke Jordan belajar pula. Bini tak ada. Pergi. Bini saya pergi dulu. Bini saya sampai Jordan langsung. Saya dah penuh dekat Malaysia. Aku tinggal. Kata kamu pergilah, kamu nak belajar. Aku pasal suami kena cari duit. Kan? Tuhan ni punya aturan. Bukan boleh lawan dia. Dia punya rancangan kalau orang kafir nak godam ataupun nak hancur Islam, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tuhan ni rencana dia cukup cantik. Kalau kita lawan dia, mana lawannya? Dia menjadikan kita rezeki dia bagi, tangan dia bagi, hidung yang 2 di bawah pun Allah Taala bagi. Kalau bagi hidung kacau, kalau hujan kita
dalam kat luar overflow. Macam motor start-start tak mau hidup, overflow dia punya itu. Jangan main-main. Tuhan bagi cukup cantik. 2 lubang hidung di bawah, dia tak bagi di atas. Cantik. Betul tak? Kalau telinga ni, macam mana telinga ni? Patut telinga mana bubuk? Mana Haji bubuk telinga paling patut? Saya cakap sekarang ni, Haji nak buat telinga kat mana yang paling elok? Sini lah. Telinga paling elok. Mana pula ukur belah piala sini? Tapi lawa nak telinga dekat depan. Tak lawa telinga dekat depan, nampak? Tuhan kita memang cantik punya. Kita tak boleh komen. Tak boleh komen. Hebat. Letak kena kiri. Kalau bubur telinga dekat depan, Allahualam, try lah sekarang. Kerat telinga kejap. Kerat telinga tampil. Lari. Ini Tuhan cipta pun memang sudah cantik. Mana boleh lawan ciptaan Tuhan? Pada diri kita ni, afala tubsirun, Mika tak nampak ke? Mika tak tengok ke? Mika buta ke, kata Allah Ta'ala? Kata orang Perak, Mika picak ke ni? Mika tak nampak ke? Itu tengok Tuhan sekarang. Kita tak boleh bantah tu. Tapi tak nak bantah juga. Tanya macam mana yung? Yang lama juga. Apa nak katakan? Keterangan semua dah mana? Takkan kita tak boleh nak faham keterangan daripada Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala janjikan Fir'aun, janjikan Fir'aun dan kaumnya dengan 2 jenis azab, iaitu yang pertama azab yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala oleh ayat An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Maksudnya kepada mereka ditempatkan neraka pagi dan juga petang. Tak ada henti-henti. Tak ada rest, mafi al-istirahah. Pagi dengan petang. Yang kita kata bukratan wa asila dalam doa kita kan. Ya Allahu Akbar kabira, ada bukratan wa asil. Bukratan wa asila. Mana pagi petang ataupun masa sabah al-khair, sabah an-nur. Pagi petang. Terus azabnya. Yang kedua azab yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala oleh ayat wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Makna azab yang mendapat tu berat. Abu Talib, bapa saudara Nabi, dia masuk neraka. Tapi azab yang Tuhan kenakan kepada Abu Talib diringankan. Sebab apa diringankan azab ke atas Abu Talib? Bukan pasal dia maknanya masuk Islam, tidak. Tapi dia banyak juga menolong ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kekal tidak beriman dan kekal dalam api neraka. Tapi diringankan azab. Mana rupa ringan tu? Wallahu alam, tak tahu dah tuan-tuan. Api atas muka bumi jumlah dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita dan juga zaman seterusnya 1/70 yang ada di atas muka bumi. Yang menanti dalam api neraka situ 69/70. 1/70 tu bukan yang hari ni punya. Dulu campur 1/70 api neraka. Di api neraka, di neraka tu apinya yang menanti 69/70. Macam mana faham? Kalau kita beli kit seketui di kedai kit, kerat 70. Satu kit kita makan, itulah ibarat 1/70. 69 itulah banyaknya yang akan menanti, yang akan membakar kita, yang terdiri daripada api dan juga batu-batu sebagai bakar. Itu ini janji Tuhan. Jadi orang masuk neraka, kita minta jauh dengan Allah Ta'ala. Maka apabila mana kita semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita doa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Lah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa memang lepas semayang. Kalau satu hari kita semayang 5 waktu yang wajib, bermakna 5 kali. Kalau kita tambah lagi dengan yang sunat, ba'diyah, qabliyah, hajat apa semua gitu gini, banyak kali lah. Kalau 2 rakaat, kalau kita 1 salam 2. Kalau kita sembahyang tarawih 8 rakaat, 4 salam,
4 kali 2, 8. Yang fardu kita 5 kali 2, 10. 10 campur 8, 18. Kita bangun kut tahajud ke apa semua lagi, tambah lagi. Kita kena banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayat yang kedua, ataf. Ain tafa ya, ataf. Ataf ni cakap Arab. Ataf ni hubung, sambung. Namanya ataf, ya. Ayat yang kedua ataf kepada ayat yang pertama. Macam mana tu kalau kita ngaji nahwu lah. Tuan kalau ngaji nahwu yang dah belajar nahwu, contoh kita kata bila kita ngaji nahwu lah, kitab Jurmiyah tu yang paling senang, dia namanya Zaid dengan Omar. Dia punya hero lah kitab tu, tak ada orang lain. Tak ada Amitabh Bachchan, tak ada Jen Samsudin pun tak ada. Sembilan hari tu Omar dengan Zaid. Bila nak kata Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Siapa lagi? Wa Amrun dan Omar. Jadi waw tu ataf, sambung. Kita bagi makna dan. Dia nyambung lagi. Kalau kita kata Ja'a Zaidun wa Amrun, mungkin kita kata Ja'a Zaidun fa Amrun. Datang Zaid. Lepas itu pula baru datang Omar. Kalau ngaji nahwu lah. Seorang ngaji nahwu dia kena tahu belaka tu. Tak tahu pula ataf lah, tak tahu pula apa namanya bayan lah, tak tahu pula menaan, tak tahu fa'il maf'ul. Abang Tebin, nahwu ni yang itu tagan lah. Tagan. Sebab orang dulu belajar nahwu, tajam tu. Babul i'rabi. Ngapa yang mata ni tak apa dah lepuk dengan tutup buku. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhir al-kalim min ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdira. Tak ingat? Oh. Sambung katanya. Sambung sampai babu ma'rifati alamatil i'rab. Terus lagi babu al-fa'ili, babu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, sampai habis matan Jurmiyah. Habis matan Jurmiyah tu 2-3 kali tak faham. Tak faham. Saya ngaji dulu, Ustaz Saleh Arwah ni ngajar, lepas subuh terjun ke bawah, dari surah atas turun ke bawah. Orang atas wirid, kami tak ada wirid, turun ke bawah. Pasal bukan bid'ah, pasal nak belajar nahwu. Belajar nahwu pun bid'ah juga. Tapi bid'ah wajib. Kalau nak tahu nahwu macam mana gaya nak jadi ulama. Bid'ah wajib. Kan? Ini kita cetak Quran ni apa hukumnya? Quran ni kita cetak banyak tu kan? Bid'ah. Pasal Nabi mana cetak Quran? Banyak benda bid'ah kita buat. Kan? Pergi naik kapal terbang ke Mekah? Bid'ah. Asal yang sunnahnya al-unta. Al-unta kalau bila mau sampai. Kalau kita bid'ah dah banyaklah ini benda kan. Jadi tuan-tuan ya, apa nama macam itulah pengajiannya. Sewajarnya macam itu. Ditakkidkan, dikukuhkan dengan ilmu itu dengan dalil. Kalau nahwu matan Jurmiyah, orang-orangnya matan Jurmiyah. Kalau nak lebih hebat lagi matan Alfiyah. Tapi kalau belajar matan Alfiyah, biasanya matan Al-Payah. 1000 bit nak kena hafal, 1000 baris nak kena hafal tuan-tuan. Macam Jurmiyah tu pun lebih kurang 30 muka surat, 40 muka surat pun Abang Tebin nak hafal 1000 bit. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Oh, Abang Tebin hafalnya. Jadi kena adalah sikit-sikit. Tapi kalau nak alim tu kena hebatlah. Dan ilmu yang lain. Katalah kitab Kawakib Ad-Durriyah. Kalau orang tu nak alim, tak dapat tidak, dia mesti ada lebih kurang 14 ilmu. 14 jenis ilmu. Fiqh, usul fiqh. Tafsir, usul tafsir. Begitu. Hadis, usul hadis. Jadi dah 6 lah. Lepas tu nak balaghah lagi. Lepas tu nak nahwu lagi. Nak saraf lagi. Nak mantik lagi. Oh ya Abang Tebin. Ada 14 ilmu tu kata dia. Baru boleh alim. Bukalah mana-mana kitab pun. Bukanlah mana suka. Bukan. Jadi menurut kaedah ataf dalam bahasa Arab memberi arti bahawa yang kedua berlainan dari yang pertama. Maka azab yang disebut dalam ayat yang pertama lain daripada azab yang disebut dalam ayat yang kedua. Apabila azab yang kedua menimpa selepas berlakunya kiamat, maka azab yang pertama sudah tentu berlaku dalam masa berada dalam kubur, iaitu masa dari selepas